Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Mat Yazid, nombor matrik C21B2287. Jadi saya akan membentangkan tentang satu bangunan lama yang terletak di Terengganu, iaitu Pura Tanjung Sabtu. Jadi sebelum itu saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang definisi bangunan bersejarah. Jadi bangunan bersejarah ini sebagaimana kita tahu adalah bangunan atau struktur yang meninggalkan beberapa jenis nilai yang bersejarah, dan ia diberi pertimbangan dalam merancang keputusan yang dibuat mengenainya. Antaranya ia mempunyai kepentingan yang istimewa seperti kepentingannya berkenaan sesuatu peristiwa masa lampau, tempoh bersejarah tertentu dan dikaitkan dengan orang-orang penting di dunia. Baiklah, sejarah Pura Tanjung Sabtu. Pura dalam bahasa Sanskrit bermaksud istana atau bandar, manakala Tanjung Sabtu pula merujuk kepada Mukim Tanjung Sabtu. Nama lain bagi Pura Tanjung Sabtu adalah Tujuh Rumah Putera. Hal ini kerana ini merupakan gabungan sebahagian istana dan gabungan 6 buah rumah tradisional Melayu. Pura Tanjung Sabtu ini dibina oleh Tengku Ismail Tengkusu pada sekitar tahun 1990-an yang lalu. Ia dibangunkan tanpa menggunakan sebatang paku. Ini bermula apabila Tengku Ismail mendapati terdapat sebuah tanah keluarga yang terbiar berdekatan dengan sungai Kuala Nerus. Beliau berhasrat untuk memajukan kawasan tersebut bagi tujuan pelancongan. Tengkusu mendapatkan rumah-rumah lama sekitar Terengganu dan dikumpulkan di kawasan tanah terbiar tersebut. Ia menggabungkan 6 buah rumah menjadi 4 bahagian. Setiap bahagian tersebut mempunyai pewaris-pewarisnya tersendiri. Istana ini diinspirasikan daripada Istana Nijijo di Jepun oleh seorang kerabat diraja Terengganu. Perginya seorang putera Songket, Tengku Ismail Tengkusu meninggal dunia pada tarikh 13 hari bulan 8 2011. Beliau meninggal dunia akibat komplikasi jantung semasa beliau membuat pameran Songket di London. Beliau dikenali sebagai seorang yang meminati Songket sehingga beliau digelar sebagai Putera Songket. Baiklah, kita akan terus ke reka bentuk. Setiap rumah di situ diberi nama mengikut tempat asal mereka dibawa. Istana Nijijo telah menarik minat Tengku Ismail, lalu tercetus idea beliau yang menginspirasikan binaan yang dibina pada tahun 1603 itu bagi menghasilkan Pura Tanjung Sabtu. Ianya dapat dilihat dari ruang dalaman istana yang dicampur adukkan dengan seni binaan kontemporari yang mana mempunyai elemen-elemen rumah tradisional Jepun seperti sliding door-nya dan banyak lagi. Bahagian rumah paling panjang yang dibawa ke Tanjung Sabtu dikatakan berukuran 44 kaki kali 8 inci kali 8 inci. Seni bina dalaman istana ini dipenuhi dengan perabot kayu yang diimport terus dari Bali dan lampu-lampu kacanya dari Bangkok. Manakala bantal tidur diisi dengan bulu-bulu angsa. Purata panjang bagi rumah-rumah di Pura Tanjung Sabtu ini adalah 20 hingga 30 kaki. Rumah-rumah ini mempunyai 2 sayap, iaitu sayap yang menghala ke belah barat dan satu lagi menghala ke belah timur. Sayap sebelah barat merupakan bilik tidur dan bilik belajar kepunyaan Tengku Ismail, termasuklah ruang tamu dan ruang makan. Ada juga dapur dan bilik-bilik untuk pekerja-pekerja beliau. Disebabkan Tengku Ismail seseorang yang meminati Songket, di bawah Pura Tanjung Sabtu ini terdapat bengkel yang dipenuhi dengan peralatan-peralatan untuk menenun kain Songket. Di bahagian sayap timur pula terdapat 3 buah rumah tamu dan galeri Songket daripada hasil tenunan serta koleksi-koleksi beliau. Baiklah, seterusnya kita akan ke fungsi dan kegunaan Pura Tanjung Sabtu. Yang pertama, Pura Tanjung Sabtu digunakan sebagai bengkel Songket. Tengku Ismail memiliki bengkel Songketnya sendiri. Pelbagai jenis tenunan Songket yang direka oleh beliau seperti Songket bunga penuh, Songket bunga bertabur, Songket corak berjalur dan Songket corak berdiri. Seterusnya, ia menjadi tempat kediaman Tengku Ismail. Tengku Ismail menjadikan Pura Tanjung Sabtu sebagai kediaman miliknya dan setiap bahagian di rumah di sana memiliki waris-warisnya tersendiri. Seterusnya, Pura Tanjung Sabtu juga pernah dijadikan sebagai homestay. Kebiasaannya, pelancong dari luar yang ingin bercuti ke Terengganu, mereka akan menginap di Pura Tanjung Sabtu sebagai pilihan mereka. Mereka berpulang merasai sendiri menginap di kediaman yang bercirikan Istana Melayu Lama. Kemudian kita akan terus proses pembuatan Istana Pura Tanjung Sabtu. Pura Tanjung Sabtu merupakan gabungan antara 7 buah rumah Melayu lama yang telah ditambah baikkan seterusnya dijadikan homestay.
Pura Tanjung Satu ini dipanggil istana kerana reka bentuknya yang mirip seperti istana besar. Tengku Ismail menggunakan bahan-bahan yang berkualiti sahaja yang diimport dari luar negara untuk bahagian dalaman istana. Hal ini seperti perabot, lampu, sofa dan sebagainya. Rumah-rumah di Pura Tanjung Satu ini diambil dari Kampung Atas Tun, Kampung Sebarang Baru, Kampung Sungai Rengas dan Kampung Desa Empat dalam daerah Kuala Terengganu. Manakala istananya diambil daripada kampung dalam kota. Rumah-rumah ini juga mempunyai tiang yang berukuran 10 kaki. Akhir sekali, kita akan terus ke kesimpulan. Pura Tanjung Satu terbiar selepas Putera Songkem angkat. Hal ini disebabkan pewaris-pewarisnya tiada kata putus akan perkara yang ingin dilakukan terhadap istana ini. Maka ianya terbiar begitu sahaja dalam pada masa tempoh yang sangat lama. Istana itu kemudiannya semakin hilang serinya apabila pokok-pokok besar dan tumbuh-tumbuhan liar mula tumbuh di sekitar istana. Tengku Ismail sememangnya seseorang yang bertanggungjawab dan melakukan sesuatu kerja dengan sangat teliti. Ianya dapat dilihat apabila istana atau Pura Tanjung Satu ini meraih pencalonan Agahan Award for Architecture.